Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Perbincangan kita hari ini berkenaan dengan ideologi dan teori-teori baru. Kefahaman dan ajaran yang tak disebut dalam kitab kuning, kitab-kitab zaman dahulu. Kerana di masa itu belum lagi muncul ideologi dan teori ini. Yang ada ialah kefahaman yang sudah kita baca tentang ahli sunnah dan segala mazhabnya, Syiah dan segala mazhabnya, Khawarij dan segala mazhabnya, di samping firqah-firqah yang lain dan beberapa agama samawi dan tidak samawi. Maka kitab-kitab yang ditulis di zaman dahulu berkait dengan ajaran dan pahaman tersebut. Oleh kerana ideologi dan teori ini perkara baru. Tetapi Al-Quran adalah petunjuk dan penyuluh di sepanjang zaman. Boleh mendedahkan segala kepahaman. Dan Allah Ta'ala sentiasa melahirkan mujaddid, orang yang membaharukan kepahaman untuk menghadapi pahaman-pahaman baru yang tak ada di zaman dahulu. Bahkan zaman dahulu pun berbeza. Zaman Nabi Nuh disebut Al-Malak. Zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Zaman Nabi Musa, Fir'aun, bukan Namrud lagi. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay, kalangan munafikin, musyrikin, kuasa besar Parsi dan Rom. Begitulah di zaman tabi'in timbulnya pahaman-pahaman Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunnah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Seterusnya akan timbul pahaman-pahaman yang baru, yang dicipta. Kita akan bincang tentang pahaman, ajaran dan dinamakan ideologi ataupun teori. Dunia Barat, iaitu Eropah, negara-negara Eropah yang terpengaruh dengan hadarah Islamiyah, tamadun Islam, dan ilmu duniawi khususnya dalam lapangan sains dan teknologi, telah mengambil ilmu ini dengan meninggalkan ruh Islamnya, menyebabkan ilmu akliyah dan tajribiyah, akal dan pendidikan, mempengaruhi kehidupan dan cara berfikir. Lalu mereka merasakan bijak tahu segala-galanya. Di zaman baru ini manusia yang merasakan diri mereka sudah maju telah mencipta ajaran-ajaran baru yang tidak lagi dinamakan agama, tetapi mereka menamakannya dengan ideologi atau teori.
yakni pahaman, cita-cita, haluan dan aliran pemikiran. Bukan sahaja menjadi pendapat, tetapi diangkat martabaknya menjadi suatu keyakinan yang berbentuk akidah, kepercayaan, perjuangan dengan bersungguh-sungguh dan penuh pengorbanan. Asalnya ialah berlakunya kemajuan di Eropah apabila mereka terpengaruh dengan hadarah Islamiah, tamadun Islam. Kemajuan umat Islam dalam ilmu duniawi. Quran adalah mukjizat ilmu. Dan Nabi SAW yang punya hikmah telah mengambil ilmu-ilmu daripada berbagai bangsa dalam dunia, perkara yang bermanfaat kepada manusia, hasil daripada akal yang bijak, pengalaman dan penyelidikan yang dibuat. Diizin oleh Allah Ta'ala dalam perkara berkait dengan kehidupan manusia. Cari makan. Yang ada cari makan ni halal dan haram. Itu ketetapan agama. Bagaimana cari makan dengan cara yang canggih, moden, cara yang mudah, berkembang, maju, ini bergantung pada akal, pengalaman dan kajian yang dibuat di semasa-semasa. Di zaman sebelum kedatangan Islam, orang yang bijak dalam urusan dunia ni dibunuh. Orang bijak dibunuh. Takut orang bijak ni naik jadi pemimpin, berpengaruh dalam masyarakat. Ahli-ahli falsafah dibunuh, ahli-ahli sains dibunuh, arkitek dibunuh, dipotong tangan, kena takut reka rumah, molek, lebih molek pada istana dia, macam-macam. Bila Islam datang, Islam menerima ilmu yang memberi manfaat. Islam mengambil ilmu memberi manfaat. Menerima kedatangan cerdik pandai dari berbagai bangsa. Islam terima ilmu mereka, dipelihara, bukan bunuh macam zaman dulu. Menyebabkan kerajaan Islam dihormati. Bukan saja mereka memberi kerjasama, bukan banyak saintis-saintis ini masuk Islam. Menyebabkan orang Islam maju dalam ilmu-ilmu sains teknologi. Banyak kitab-kitab dikarang oleh ulama-ulama Islam, mereka yang masuk Islam, dalam ilmu sains dan teknologi. Ilmu falak yang berkait dengan peredaran bulan, matahari, angkasa lepas. Ilmu pertanian, ilmu hayawan. Kitab Hayawan Al-Hayawan Al-Kubra, Hayatul Al-Kubra. Ensiklopedia binatang. Ratus-ratus binatang dikaji madarat dan manfaat tabiatnya. Ilmu perubatan, Ibn Sina, Ar-Razi dan lain-lain mengarang ilmu perubatan. Al-Hawi, karangan Ar-Razi, berbelah jilid tebal kitab itu. Diterjemah dalam bahasa Latin, terjemah dalam bahasa Inggeris. Menghuraikan jenis penyakit, jenis obat, ilmu perubatan, ilmu farmasi. Hebat ilmu Islam ni. Orang Islam yang dulu buat bank, orang Islam yang dulu buat hospital, orang Islam yang dulu buat jam, orang Islam yang dulu mencipta senjata api yang lebih canggih. Asalnya orang Cina buat senjata api. Bila orang Islam ambil, modernkan lagi. Sehingga orang Islam jadi kuasa besar. Di mana dunia Eropah yang mundur kalah dengan orang Islam, tertarik dengan orang Islam, menyusup masuk dalam masyarakat Islam. Mereka belajar ilmu duniawi ini. Aliran ini berpunca daripada Eropah yang memisahkan kehidupan mereka daripada agama. Kerana agama Kristian yang lemah dan diselewengkan itu telah dikuasai oleh unsur-unsur keberhalaan yang lebih menyesatkan lagi di Eropah. Selepas mereka
selepas menjadi agama rasmi kerajaan Rom yang mewarisi agama keberhalaan sebelumnya. Mereka mengambil ilmu duniawi dan mereka menganut Kristian. Kristian mereka anut pula Kristian yang sudah sesat, yang sudah diselewengkan. Asal agama Kristian ini ialah Islam, dibawa oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa adalah Rasul pada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel. Dan kami Allah utuskan Isa menjadi Rasul Bani Israel. Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat, Old Testament. Kemudian ada kitab Injil, New Testament. Dua-dua kitab ini digabungkan. Dalam Taurat banyak hukum-hukum yang berkait dengan kemasyarakatan, kehidupan manusia. Akidah pun ada juga. Bila akidah sudah menyeleweng, Allah Ta'ala utus Nabi Isa AS membetulkan akidah dan menghalalkan beberapa yang diharamkan dulu sebagai hukuman kepada Bani Israel kerana mereka degil tuan hukum. Dicabut, diangkatkan hukuman itu. Berlaku perubahan. Nabi Isa beramal dengan Taurat dan Injil, dua-dua sekali. Bila orang Yahudi tak terima Nabi Isa, mereka bunuh Nabi-Nabi. Mereka cuba nak bunuh Nabi Isa, diangkat oleh Allah ke langit. Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tak bunuh dan tak salib Nabi Isa. Isa diselamatkan oleh Allah. Mereka ubah agama. Sebarang pengikut Nabi Isa meminda kitab Taurat, meminda kitab Injil. Khususnya apabila Raja Rom masuk Kristian. Di mana di Rom masih mewarisi ajaran keberhalaan. Dia sesuaikan Kristian yang baru dengan keberhalaan, membenarkan keberhalaan, sembah salib, ada patung dan sebagainya. Eropah menerima agama Kristian yang berasal daripada agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS. Itu sebenarnya sudah diseleweng dan hanyut daripada hakikatnya yang sebenar oleh kalangan Yahudi selepas mereka kekal membunuh agama Kristian, bukan membunuh Nabi Isa. Isa membunuh agama Kristian. Apabila ianya dibawa ke Eropah dalam keadaannya yang tidak lengkap dan menyeleweng. Di samping berlakunya pindaan-pindaan yang diubah sesuai menurut kemahuan kerajaan Rom. Bahkan selepas Nabi Isa diangkat, kitab Injil diubah sehingga beratuh kitab Injil. Asal kitab Injil yang satu jadi ratuh kitab Injil. Ditulis oleh manusia. Tinggal sikit-sikit je ajaran Nabi Isa diubah. Ratuh kitab Injil. Bila Raja Rom masuk Kristian, Raja Rom telah mengambil inisiatif mengadakan satu muktamar padri-padri. Dan dikumpul Injil ini, akhirnya mereka terima 4 sahaja Injil yang sesuai dengan mereka yang telah dipindah. Injil Matta, Injil Luqas, Injil Yohana, Injil Markus. 4 Injil. Injil yang lain diharamkan. Khususnya Injil Barnabas. Kitab Injil yang agak sama dengan Islam, mengharamkan babi. Nabi Isa adalah Rasulullah, bukannya anak Tuhan. Barnabas ini diharamkan. Diharamkan Injil Barnabas. Bukan yang lain diharamkan, 3-4 Injil saja. Mengikut kemahuan Raja Rom. Agama yang sudah dipindah inilah dianut oleh Eropah. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah menegahkan dalam kitabnya, "Mala khasira al-alamu binhitatil muslimin." Apakah ruginya dunia dengan kemunduran umat Islam? Dalam buku ini Hasan Nadawi menyebut, sesungguhnya Kristian berjaya dalam bidang ketenteraan, tetapi mereka gagal dalam bidang agama. Mereka berjaya mengekalkan empayar Rom yang besar, menegakkan empayar Rom yang besar.
tetapi meleset dalam bidang akidah. Kerana keberhalalan telah berjaya mengatasi Kristian dan mempengaruhi ajarannya setelah agama Kristian itu sendiri diselewengkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak menerima Nabi Isa AS dan menentangnya dengan sekeras-kerasnya. Adapun agama Islam yang sempurna dan lengkap sahaja berjaya dalam bidang akidah, juga berjaya dalam mengislahkan tamadun dunia dengan pesat. Kemajuan dunia yang dicapai oleh umat Islam mempengaruhi orang-orang Eropah mempelajari tamadun Islam di Baghdad dan di Andalus di Spanyol. Pusat kerajaan Islam berpindah ke Baghdad zaman Abbasiyah dan kerajaan Umayyah di Andalus di Spanyol, di mana orang Barat belajar daripada Baghdad dan Andalus. Tetapi mereka tidak menerima Islamnya, belajar ilmu sains, Islamnya tak ada. Mereka yang membawa perubahan melalui tamadun kemudaan ini telah mencetuskan revolusi industri, revolusi perkilangan, perusahaan, dicipta kilang-kilang baru, kemajuan kebendaan yang pesat di Eropah yang tidak boleh diterima oleh penganut-penganut Kristian yang ta'assub. Maka berlaku pertarungan di antara agama dan sains, sehingga menyebabkan lahirnya ideologi-ideologi atau teori-teori baru yang berpandukan pada unsur kebendaan dan perasaan. Sama ada menolak agama secara mutlak, tolak tu agama, tak ada agama. Dan ada juga yang masih menerima agama sebagai sebahagian keperluan manusia, tetapi dipisahkan daripada memandu cara hidupnya, sehingga dicipta ajaran yang dinamakan al-almaniyah, sekularisme, yang bermaksud agama itu tiada kaitan dengan urusan dunia. Oleh kerana ilmu-ilmu sains orang Islam ni kaji tentang dunia. Contohnya dunia bulat. Orang Islam dulu kata dunia ni bulat. Terapung-apung di kawasan yang kosong, di samping bintang-bintang cakrawala, matahari dan bulan, menandakan kekuasaan Allah Ta'ala, tak teratuk antara satu sama lain. Tak bertempur, Allah Ta'ala tetapkan masing-masing ada kawasan dia. Bulatan bumi ada kawasannya, bulatan matahari bulan ada kawasannya, sehingga bintang-bintang tu laksana pasir lebih banyak lagi di cakrawala. Yang besar, lebih besar pada bumi, beredar kawasan masing-masing. Wa kullun fi falakin yasbahun. Quran kata tiap-tiap cakrawala itu beredar di kawasan masing-masing. Tak berlaku kecuali bila berlakunya kiamat, baru berlaku hancur. Tak berlaku. Di mana ilmu ni tak ada dalam kitab Injil, tak ada dalam kitab agama Kristian. Sehingga pada dia kata puak-puak ahli sains ni kafir daripada agama Kristian, hukum kafir agama Kristian. Ni bawa ajaran baru, tak ada dalam kitab Injil. Kemudian sains pula memajukan industri, memajukan kilang-kilang, pakai jentera, pakai wap, pakai macam-macam hasil kajiannya. Ilmu perubatan, macam ni perubatan, ilmu pembedahan, ilmu bius, itu orang Islam semua yang buat ilmu ni. Ilmu ni tak ada dalam kitab Injil. Tak ada dasar dalam kitab Injil, tak ada. Dalam Quran ada dasar-dasar umum. Dasar umum. Injil dibuang dasar umum ni, tak ada. Menyebabkan mereka memisahkan ilmu sains daripada agama. Agama ni bab ibadat saja. Bab di dunia tak ada. Sedangkan dalam Quran, bab meniaga pun ada, bab perang, bab damai, semua ada dalam Quran. Alat-alat macam-macam disebut dalam Quran. Dalam Injil tak ada. Akhirnya, mereka memisahkan sains daripada agama. Lalu dalam bab dunia, buat ajaran sendiri, dinamakan ideologi, teori. Sebahagiannya tolak terus agama, tak ada agama, komunis ataupun etis. Puak-puak etis ni tak percaya ke Tuhan. Termasuklah komunis. Komunis asal dia tak percaya pada Tuhan. Percaya benda yang zahir saja. Sebahagiannya percaya pada Tuhan, sosialis.
Liberal percaya pada agama. Tapi agama ni bab semayang, bab ibadat je. Bab kehidupan dunia, bab politik, bab ekonomi, ini bukan masalah agama. Jadi begitu. Perkara yang perlu menjadi perhatian kita ialah kerana ajaran-ajaran ini telah dibawa masuk ke dalam negeri umat Islam dan menjadi senjata serangan pemikiran yang berkesan di zaman ini untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam dengan cara dan hujah yang halus. Tidak menolak Islam dan masih mengaku sebagai penganut Islam, tetapi telah berjaya menyesatkan akidah atau sekurang-kurangnya memecahkan umat Islam yang jahil atau tidak sempurna ilmunya kepada berbagai-bagai ideologi dan kumpulan yang memperjuangkan ideologi itu sehingga berlaku pertarungan sesama sendiri dan hanyut jauh daripada Islam secara sedikit demi sedikit. Bila penjajah Eropah menakluk negeri orang Islam, fahaman ini dibawa ke dalam masyarakat Islam. Khususnya bila orang Islam kalah dalam perang, mereka menakluk negeri orang Islam. Orang Islam lawan. Lawan-lawan, mereka ajak berdamai. Akhirnya setuju berdamai. Dalam perdamaian ini, mereka buat perjanjian. Bab agama serah kamu, orang Islam. Bab dunia serah ke kami. Jadi bab agama tu sekadar waktu semayang, tengok anak bulan, nak puasa, nak raya, hanya kahwin, bagi pesaka, harta wakaf. Dalam bab mentadbir negara, politik, ekonomi, ikut ideologi, tak ikut agama dah. Sedangkan perkara ini ada dalam Quran, ada dalam hadis. Oleh kerana banyak orang Islam, dia mengaji fardu ain je. Tak mengaji bab muamalat, tak mengaji bab siasah, tak mengaji ni. Cukup dah, kita boleh mari sejid dah. Cukup dah. Akhirnya, agama ni bab sejid lah. Jadi bab merentah negeri, bab undang-undang jenayah, undang-undang macam-macam tu tak kait dengan agama, ikut anda kita lah. Inilah merosakkan orang Islam. Meninggalkan Quran yang sempurna, yang cukup. Meninggalkan ajaran Nabi SAW. Benarlah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu taat kepada satu golongan dari kalangan mereka yang mempunyai kitab, Yahudi dan Kristian, nescaya mereka akan menyesatkan kamu. Setelah kamu beriman, kamu menjadi orang-orang yang kafir. Setelah beriman, kamu jadi kafir. Di antaranya ada orang Islam yang tinggal agama Islam, tak maju Islam, masuk Kristian lah senang. Masuk agama lain senang. Ini sebahagian. Jadi begitu. Bila dia tengok orang Islam ni mundur, tak orang putih maju, ikut orang putih lah, ikut agama dia. Sebahagiannya tak sedar, menolak hukum-hukum Islam. Kalau jahil berdosa lah, tak ada kafir, berdosa. Kita akan baca kemudian. Banyak yang jahil lah. Tetapi kalau tahu ni hukum Islam, tolak juga. Jadi kafir. Jadi kafir. Tolak hukum Islam. Ini bahaya. Berlaku kalangan orang Islam. Kita harapnya banyak yang jahil tak tahu. Hadis Rasulullah SAW. لَتَتَّبِعُونَ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan terpengaruh dengan perjalanan orang-orang zaman dahulu sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut juga. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mereka itu Yahudi dan Nasrani kah? Siapakah lagi? Nabi beri amaran. Kamu akan pengaruh
akan terpengaruh dengan orang-orang zaman dulu. Tinggal ajaran Allah, mula-mula sedekah, kemudian sehasta, lepas tu sedekah. Akhirnya masuk dalam bewok, ikut orang, tak ikut agama kita sendiri. Ini berlaku kalangan orang Yahudi dan Kristian selepas Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Selepas Nabi-Nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Jadi sesat. Terpengaruh dengan orang-orang yang tidak beragama samawi. Terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ini umat zaman dulu. Kamu akan ikut umat ni. Lalu sahabat kata Yahudi dan Kristian ke? Nabi kata iyalah, Yahudi Kristian lah. Orang Yahudi selepas Nabi-Nabi mereka tak ada, mereka menyeleweng. Orang Kristian selepas Nabi Isa diangkat, mereka menyeleweng. Kita orang Islam pun jadi menyeleweng macam mereka juga. Kalau ikut mereka, meninggalkan Islam. Aliran ideologi, falsafah dan teori-teori tersebut khususnya mengenai urusan kenegaraan atau ekonomi atau kemasyarakatan dengan memakai berbagai-bagai nama seperti sekularisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, beragamatisme dan lain-lain dan sebagainya. Kini pula terus lebih mengelurukan apabila dimasukkan di atas nama pengajian Islam. Menggunakan jenamanya seperti aliran liberal, Islam liberal dan sebagainya. Ada Islam liberal kata dia. Islam juga Islam liberal. Melaksanakan cara yang telah diberi amaran oleh Allah terhadap orang-orang Yahudi dengan firman-Nya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa lahum mimma yaksibun. Yang bermaksud maka kecelakaan ke dalam jurang neraka bagi mereka yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata ini daripada sisi Allah supaya membeli kesenangan dengan kerja jahat itu dengan harga yang murah. Maka kecelakaan ke dalam jurang neraka dengan sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Dan kecelakaan ke dalam jurang neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Orang Yahudi zaman dulu, ulama-ulama mereka tulis kitab sendiri, menyeleweng pada agama. Beritahu ke orang ramai, inilah agamanya. Orang ramai jadi sesat. Maka kita orang Islam pun boleh jadi begitu juga. Kita saksikan bila sekularisme masuk dalam negara Islam, diberi kuasa agama pada orang Islam. Lalu pindah hukum agama. Kononnya mahkamah syariat. Mahkamah syariat. Dalam Islamnya ada hukum syariat yang berkait dengan hudud, qisas dan ta'zir. Sudah ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kita pindah dalam perkara hudud, qisas pun dipindah hukum itu. Contohnya, kononnya hukum mahkamah syariat. Orang berzina denda 300 riyal. 3,000 riyal. Mana ada dalam Quran? Quran kata, kalau nyata berzina, kena hukum hudud. Yang kahwin, yang tak kahwin. Kalau tak nyata zina, ada pergaulan, kena hukum ta'zir. Dipindah. Kata ini hukum mahkamah syariat. Bidang bersyariat. Ini bala. Menyebabkan bencana pada orang Islam. Jadi rosak. Ini jadi masalah. Terdapat orang-orang yang masih mengaku agama Islam di atas nama mengkaji sedalam ajaran Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketibaan di Madinah. Balik pada Tabuk, perjalanan yang jauh, akhir sampai di Madinah. Apabila tiba di pinggir Madinah,
Rasulullah SAW bersabda, "Hadhihi tabatun askananiha Rabbi, tanfi khubutha ahliha kama yanfil kir." Al-kir bukan al-kib, al-kir ada titik saya tambah sikit. Khubutha al-hadid. Inilah dia Tabah ataupun Madinah. Tuhanku telah menetapkan aku tinggal di dalamnya. Dosa penduduknya yang beriman diampun oleh Allah. Laksana kikir menghilangkan karat pada besi, kata Nabi. Kelebihan orang yang duduk di Madinah mendapat berkat. Darul Hijrah, negeri tempat hijrah Nabi SAW. Mereka dirahmati oleh Allah, diampunkan dosa. Apabila memandang Bukit Uhud, Rasulullah bersabda, "Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Inilah Bukit Uhud yang mengasihi kami dan kami mengasihinya. Nabi mengenalkan Bukit Uhud, benteng ketika perang menentang musyrikin. Di situ kubur para syuhada. Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa kepulangan Rasulullah SAW dari Tabuk disambut meriah oleh penduduk Madinah dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan, di mana kaum muslimat dan kanak-kanak bernasyid dengan nasyid ketika Rasulullah SAW datang berhijrah dari Mekah. Dua nasyid yang sama, iaitu Tal'al Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'an lillahi da'. Ma da'an lillahi ta' dia sebut di sini. Muka ada riwayat. Bulan purnama mengambang ke arah kita. Cahayanya datang dari saniyatil wada', nama tempat. Bulan mengambang tu ialah contoh, dibandingkan Nabi lah bulan cahaya. Wada' ini nama tempat. Maka bersyukur menjadi wajib ke atas kita. Selagi Allah menyeru, nescaya wajiblah mentaatinya. Rasulullah SAW masuk ke masjidnya dan bersalat 2 rakaat. Nabi masuk masjid, sembahyang 2 rakaat. Balik daripada Tabuk, sembahyang 2 rakaat. Maka mereka yang uzur dan tidak berkemampuan pergi ke Tabuk datang dengan menghadap Rasulullah SAW. Mereka mendapat keizinan Allah untuk tidak bersama ke Tabuk dengan firman-Nya. Laisa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-marda wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ma 'ala al-muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Wa la 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Itu ayat. Tidaklah berdosa orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibelanjakan, kerana tidak ikut berjuang apabila mereka menunjukkan ikhlas kerana Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu dengan memohon supaya engkau memberi kenderaan yang boleh membawa mereka bersama pergi berjuang. Engkau berkata, aku tidak ada kenderaan untuk membawa kamu bersama. Mereka kembali dalam keadaan berlinang air mata kerana sedih bahawa mereka tidak mendapat sesuatu pun untuk pergi berjihad. Tuhan sebutkan, mereka yang ikhlas. Mereka yang uzur, orang tua, orang sakit, orang cacat. Mereka yang tak ada bekalan, tak ada kenderaan. Tak ada kuda, tak ada unta kerana miskin. Nak jalan kaki jauh sangat. Nak pergi, Nabi kata tak ada kenderaan, tak cukup. Nak tumpang orang pun tak boleh dah. Penuh dah. Mereka ni sedih, menangis. Tuhan sebut dalam Quran.
Datang juga mereka yang berpura-pura keuzuran. Padahal mereka kaya, mempunyai kenderaan dan bekalan untuk pergi ke Tabuk. Allah mendedahkan penipuan mereka dengan amaran yang keras. Di sana ada orang munafik yang ada kenderaan, yang ada kemudahan, ada bekalan, ada duit cukup, tapi sengaja tak boleh pergi berjuang. Pergi tipu Nabi. Tipu Nabi. Tuhan dedahkan juga. Firman Allah Ta'ala, Innamas sabilu ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tab'a Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ya'tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sahlifuna billahi lakum idza anqalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Sesungguhnya jalan untuk bersalah dan menuju kemurkaan Allah hanyalah terhadap mereka yang meminta izin kepadamu, padahal mereka kaya raya, berkemampuan pergi berjihad. Mereka suka bersama orang-orang yang tidak dapat pergi kerana uzur, dan dengan sebab itu Allah meraihkan hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengetahui sesuatu. Mereka ini menyatakan uzur kepadamu apabila kamu kembali mereka dari medan perang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu menyatakan uzur, kami tidak akan percaya kepada kamu sekali-kali. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kami daripada berita-berita kamu dan Allah serta Rasulnya akan melihat amalan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan nyata. Lalu ia akan menyatakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Sumpah demi Allah. Tangguh sumpah demi Allah. Nama dulu ada dah orang munafik. Demi Allah bersumpah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling, tidak menempelak kepada mereka. Oleh itu berpalinglah daripada mereka. Sesungguhnya mereka itu kotor dengan kekufuran, dan tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka lakukan. Surah At-Taubah ayat 93-95. Sebenarnya tiada penyertaan mereka di dalam sah perjuangan sangat baik. Mereka tak pergi baik, pergi buat susah, buat habis bekak aja. Tak ada faedah langsung. Supaya tidak menjadi pengacau dan duri dalam daging perjuangan Islam. Baik, tak ada orang macam ni. Kalau ada, jadi pengintip. Wujudnya mereka dalam perjuangan bukannya menjadi pembantu, bahkan penyakit, dan memudaratkan dengan langkah yang disebut dalam perjalanan ke Tabuk. Apabila mereka tidak mengikut arahan dan merancang untuk membunuh Rasulullah SAW, bahkan kadang-kadang mereka dapat mempengaruhi orang-orang lemah iman di dalam jemaah Islam. Kadang-kadang orang yang lemah iman, dia hasut jadi lemah dengan sebab puak-puak yang jahat ini. Ini puak munafik. Kisah 3 orang yang silap langkah. Di sana 3 orang yang mengaku salah. Terpengaruh dengan orang munafik juga, tapi dia beriman. Akhirnya insaf, mengaku salah. Ada 3 orang. Di sana ada 3 orang yang beriman, tetapi melakukan kesilapan, tidak bersama Rasulullah SAW ke Tabuk. Dalam keadaan mereka mempunyai kemampuan. Mereka ialah Ka'ab bin Malik dari kalangan Khazraj, Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amri, dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka berdua dari kalangan Aus. Mereka datang menghadap Rasulullah SAW dengan ikhlas mengaku kesalahan.
dan dosa mereka dengan penuh penyesalan. Lalu mereka diambil tindakan disiplin secara pemulawan selama 50 hari. Rasulullah suruh pulang. Tak tegar, tak cakap. 50 hari. Sehingga terasa sempit bumi kerana menyesal dan takutkan Allah. Mereka bertahan dengan iman yang masih kental, tidak dipengaruhi oleh desakan supaya berbohong atau ajakan musuh supaya murtad menyertai mereka, tak ikut orang kafir. Sesal dengan perbuatan. Nabi tak tegur, pergi sejid juga. Nabi tak tegur, pergi sejid juga. Orang Islam tak tegur, pergi sejid juga. Sesal di atas perbuatan. Sampai 50 hari kena pajang. Kena pajang lah. Nabi pajang 50 hari ni 3 orang ni. Di masjid duduk sehadapan. Dah suruh Nabi tengok. Nabi dah tengok. Nabi paling ke lain, dia tengok Nabi. Bila Nabi paling dia Nabi paling tengok Nabi paling ke lain. Dia paling ke lain, Nabi tengok dia. Dia paling derah, Nabi paling ke lain pula. Nabi ajar. Akhirnya Allah menurunkan penerimaan taubat yang istimewa melalui wahyu yang turunkan, iaitu firman Allah Ta'ala. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Sehingga apabila mereka merasa bumi yang begitu luas menjadi sempit, dan jiwa mereka juga terasa dihimpit kerana duka cita berdosa. Dan mereka yakin bahawa tiada tempat untuk melarikan diri daripada Allah, melainkan menyerah diri bertaubat. Kemudian Allah menerima taubat mereka, supaya mereka terus bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha mengasihani. Turun ayat mengampunkan dosa dan taubat. Pada surah kena ada suatu taubah. Allah Ta'ala terima taubat mereka. Hari menerima wahyu ayat ini menjadi hari raya dalam hidup mereka bertiga. Demikianlah sifat orang berdosa yang beriman kepada Allah, yang sangat berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Di mana selagi iman itu tidak ada, maka dirasakan diri tidak berdosa. Orang tak iman berasa tak berdosa. Orang beriman berasa berdosa, buat salah. Walaupun berdosa atau degil, tidak mengaku berdosa walaupun menyedari dosa yang lakukan. Itu orang munafik. Menambah diri di tiang masjid. Mengikut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada 7 orang sahabat yang merasa berdosa tidak ke Tabuk. Salah seorang daripadanya bernama Abu Lubabah bertindak menambah diri masing-masing ke tiang masjid tanpa menghadap Rasulullah SAW. Apabila diberitahu kepadanya bahawa mereka tidak mahu membebaskan diri selagi ikatan daripada ikatan, malaikat Rasulullah SAW yang membebaskan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa ana uqsimu billah la utalliquhum wa la u'adziruhum hatta yakuna Allahu walladhi yutalliquhum raibu anni wa takhallafu anil ghazbi al muslimin. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak membebaskan mereka, kata Nabi, dan tidak menerima keuzran mereka sehingga Allah yang membebaskan mereka, kerana mereka menderhaka aku, dan tidak bersama dengan kaum muslimin untuk berjuang. Manakala sampai kepada mereka ucapan tegah dari Rasulullah SAW, mereka bertekad tidak mahu melepaskan diri dari ikatan, malaikat Allah yang memerintah supaya merungkanya. Akhirnya Allah menurunkan wahyu firman Allah Ta'ala, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara say'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lain mengaku dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampurkan amal yang soleh dengan yang lain, merupakan amal jahat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kisah perang Tabuk. Mereka yang bersalah bertaubat, yang munafik tak mengaku salah. Para ulama tafsir menegaskan bahawa mudah-mudahan
daripada Allah hukumnya, suatu kepastian yang ditunaikan. Maka mereka dibebaskan daripada ikatan di tiang masjid. Seterusnya mereka membayar dengan sumbangan harta. Bayar harta, sumbangan. Pada awal Rasulullah SAW tidak mahu menerimanya, tetapi selepas itu barulah bagi dia menerimanya. Iaitu bila Allah mewahyukan firman-Nya. Allah Ta'ala suruh ayat, suruh Nabi terima. Mula-mula Nabi tak mau terima. Mereka berima, Nabi tak mau terima. Tunggu ayat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Apabila ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, Tuhan kata, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan membersihkan mereka dengannya dari sifat buruk. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah, dan bahawa sesungguhnya Allah ialah penerima taubat lagi Maha penyayang. Wahai Muhammad, terimalah taubat. Tuhan menerima taubat. Wahyu ini memberi faham bahawa Rasulullah SAW tidak bertindak sendirian dalam urusan sahabatnya yang beriman, yang engkau menyertai peperangan Tabuk sehingga menunggu tindakan dari Allah daripada Allah. Maka peristiwa pahit ini menjadi ubat yang menjarak, mengubati penyakit yang melemahkan iman. Ibnu Katsir rahimahullah membahagikan mereka yang tidak ke Tabuk pada empat golongan. Yang pertama, golongan mendapat pahala yang besar kerana menjalankan tugas yang diamanahkan di Madinah. Mereka ialah Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Maslamah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka ni Nabi tak beri pergi ke Tabuk kerana menjalankan tugas. Ini dapat pahala. Kerana bertugas. Yang kedua, golongan yang diizin oleh Allah kerana keuzuran diri dan harta yang mendapat fadilat kerana hati. Kerana hati dan doa. Mereka yang uzur, yang tua, yang sakit, dia berdoa, dapat pahala juga. Ketiga, golongan yang diambil tindakan disiplin, yang terdiri daripada mereka yang di pulau dan mengikat diri ke tiang masjid, yang akhirnya mendapat anugerah keampunan Allah. Ini yang ketiga. Allah Ta'ala ampun dengan dosa. Yang keempat, golongan munafikin yang terus bergolongan dengan dosa dan laknat. Yang keempat ni terus. Puak-puak munafik terus dalam keadaan dosa, tak terima, Tuhan laknat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Yuhadhdhirukumullahu nafsahu wa ila Allahil masir. Maksudnya, janganlah orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tiadalah ia mendapat pertolongan dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka, golongan kafir itu. Dan Allah memerintah supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksa kamu. Dan kepada Allah jua tempat kembali. Setelah diterangkan ayat yang terdahulu, Allah yang Maha Berkuasa memiliki semua kerajaan yang ada dalam dunia. Allah Ta'ala boleh menaikkan kerajaan, boleh menjatuhkan kerajaan. Termasuk kuasa-kuasa besar dunia dijatuhkan oleh Allah. Bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, boleh jatuh.
Orang kafir Tuhan uji orang Islam. Jadi kuasa besar mereka. Lama-lama Tuhan jatuhkan juga. Yang berkuasa ialah Allah Ta'ala. Maka orang Islam hendaklah bergantung pada Allah Ta'ala dalam perjuangan. Jangan bergantung dengan orang kafir. Ayat ini mengharamkan berwala kepada orang kafir dalam perjuangan menegakkan Islam. Diharamkan berwala. Mengadakan hubungan yang tidak berwala tak jadi salah. Seperti Nabi SAW menerima himayah, menerima perlindungan daripada keluarga-keluarganya yang kafir masa Nabi berada di Mekah. Abu Talib yang tak Islam lagi, termasuk orang anak beranak Nabi yang tak Islam mempertahankan Nabi. Nabi terima mereka. Ini tak ada salah. Bahkan para sahabat mendapat perlindungan keluarga dia yang kafir. Tak jadi salah. Dengan syarat tidak menjualkan akidah. Kalau orang kafir itu kata, aku lindungmu dengan syarat mu keluar daripada Islam, itu tak boleh. Tak boleh. Di atas sifat kemanusiaan, dia beri perlindungan, mendapat himayah. Tak jadi salah. Termasuklah juga bertahaluf, mengadakan persefahaman dengan orang kafir. Dengan tujuan untuk memperkenalkan Islam. Memperkenalkan Islam ni baik dalam titik yang sama. Contohnya, ada orang kafir tak setuju dengan zalim. Dia ajak pakat dengan kita lawan kezaliman yang berlaku. Kita pakat menentang kezaliman. Itu tak jadi salah. Tahaluf. Tak jadi salah. Bahkan para ulama membenarkan berta'awun, bertolong-menolong dalam perkara kebajikan, bukan perkara dosa. Tak jadi salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa, jangan dalam perkara dosa dan bermusuh. Orang kafir tak jadi salah. Kita berbuat baik dengan keluarga kita yang kafir, dengan harapan dia masuk Islam. Buat baik pada orang tua yang kafir. Itu wajib, kerana dia orang tua kita. Kecuali kalau dia suruh kita ikut kafir, itu tak boleh. Buat baik di atas nama keluarga, kemanusiaan, itu disuruh oleh syarak. Tak jadi salah. Meminta bantuan orang kafir di masa kita kuat. Berlaku dua peristiwa dalam hadis Nabi SAW. Dan satu hadis ketika Nabi nak pergi ke Perang Badar, mari orang kafir nak ikut sama dalam Perang Badar. Bila mari dia ni penglima, sukalah orang Islam. Dia pergi kat Nabi minta izin nak tolong. Nabi kata, mu Islam ke tak? Dia kata, tak. Nabi kata, pergilah, aku nak minta tolong orang bukan Islam. Dia lari. Lepas tu mari pula nak tolong. Nabi kata, mu Islam tak? Tak. Nabi tak terima. Dia mari, dia kata dia masuk Islam. Baru Nabi terima dia. Ini dalam Perang Badar. Dalam Fathu Makkah, ketika berperang Makkah, Nabi mengambil senjata Hakim bin Hizam, seorang pemimpin Makkah, yang tak masuk Islam lagi. Nabi panggil, mu ni ada simpan senjata. Sini. Mukjizat Nabi. Dia suduk, dia sembunyi senjata tu, Nabi tahu. Menadangkan kerasulannya. Dia buat tubik senjata. Dia tanya, pinjam ke gampah? Nabi kata pinjam. Nabi ambil senjata untuk Perang Hunain yang terkenal. Ini dalil menunjukkan bahawa isti'anah, meminta bantuan orang kafir, diizinkan. Bukan kita jual akidah. Sekurang-kurangnya nak tunjuk kehebatan Islam. Biar dia kenal kita siapa. Sebagai jalan mengadakan talian hubungan. Bukan untuk berharapkan kemenangan. Mengharapkan kemenangan dengan ada orang kafir itu tak boleh. Kalau kita tak minta tolong dia, kalah kita. Itu tak boleh. Itu salah. Ini disebut wala.
La takhzil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dul mu'minin. Jangan orang yang beriman mengambil orang kafir jadi wali mereka, bukan orang yang beriman. Mengikut ulama tafsir, ayat ini berkait dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Ada riwayat kata berkait dengan Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit, Nabi nak pergi satu peperangan, Ubadah kata, Rasulullah, saya ada kawan orang Yahudi ramai, 400 orang Yahudi dengan saya nak bawa, boleh tak? Nabi kata tak boleh, Allah Ta'ala larang. Kerana Yahudi ini jadi penyakit. Mengikut riwayat yang lain, Hatib bin Abi Balta'ah, bila Nabi nak pergi serang Mekah, Patu Mekah, dia bocor rahsia, beritahu ke orang Mekah. Itu ayat. Menyebabkan Hatib didedahkan oleh Allah. Hatib atau surat tu rahsia dah, orang tak tahu. Dia melalui seorang perempuan. Malaikat beritahu ada seorang perempuan bawa surat. Pergi ke Mekah. Duduk di Nakhlah. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali, Az-Zubair dan Miqdad pergi kejar perempuan ni. Cakap perempuan ni minta surat. Paksa waktu ambil surat. Waktu ambil, bila baca daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi tanya, apa ni Hatib? Hatib kata, ya Rasulullah, saya Islam. Saya tak kafir, saya tetap Islam. Saya buat surat ni kerana saya ada anak beranak di Mekah. Orang lain tak ada orang, ada orang jaga anak beranak dia. Saya tak ada orang jaga anak beranak saya. Saya nak buat sesuatu supaya jangan kacau anak beranak saya. Sayyidina Umar minta izin nak bunuh Hatib kerana bocor rahsia. Nabi kata, jangan, Hatib ni ahli Badar. Orang yang hadir perang Badar. Allah Ta'ala sebut, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, membuat apa-apa pun, aku ampun dosamu. Maka Hatib tak diambil tindakan kerana dia ahli Badar. Ayat ini melarang orang Islam membocorkan rahsia pada orang bukan Islam. Mengharapkan orang bukan Islam jadi punca menang pada Islam. Itu tak boleh. Apa yang boleh ialah kita mengadakan hubungan untuk merapatkan di atas nama kemanusiaan. Kerana dia baik, itu tak jadi salah. Dia bukan Islam, tapi tak musuh dengan kita. Itu tak jadi salah. Ataupun kita buat baik, mudah-mudahan dia tengok Islam ni baik. Dia nak masuk Islam, ikut pandai dia lah. Tak paksa. Dia tak kacau kita. Itu tak apa. Tak ada salah. Bahkan para ulama, Al-Mawardi, membenarkan dalam kerajaan Islam, beri jawatan yang executive, jawatan pentadbiran. Yang tak berkait dengan legislatif. Disebut Wazaratul Tanfid, Wazaratul Tafid. Wazaratul Tafid ini jawatan yang membuat dasar, membuat polisi. Ini mesti orang Islam. Adapun jawatan melaksanakan, mengurus, mentadbir, dia ada kepakaran dalam masalah keperluan hidup, infrastruktur, masalah kesihatan, dia ada pakar. Tak apa latih dia, tak ada masalah. Ulama membenarkan. Ini tak masuk dalam ayat ini. Yang tak bolehnya ialah memberi kesetiaan, mengharapkan kemenangan daripada dia. Ataupun ikut dia. Tinggal agama kita. Halal haram, ikut dia. Itu tak boleh. Illa an tattaqu minhum tuqah. Malaikat kena takut. Nak jaga diri. Kalau dah ikut dia, dia jajuh kita. Kalau dah ikut dia, dia bunuh. Dia bunuh kita ataupun bunuh anak beranak kita. Kerana nak jaga, jangan dia bunuh. Nak bunuh anak beranak kita, ikut dalam keadaan hati tidak redha. Itu diizinkan. Disebut taqiyah. Kalau redha hati tak boleh. Hati tak boleh redha sekali-kali. Wa man yaf'al dzalika fala yusmillah fi syai'. Barang siapa yang buat hubungan dengan orang bukan Islam dengan redha pada kekufurannya, mengharapkan kemenangan daripada dia, bukan daripada Allah. Dia bukan daripada Allah. Putus hubungan dengan Allah. Allah Ta'ala sangat murka.
illa an tadkhulu minhum, untuk melanggar kerana nak jaga diri. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Ta'ala menakutkan hambanya dengan balasan yang sungguh-sungguh kalau tak ikut perintah Allah Ta'ala. Wa illahil masir, dan kepada Allah sahaja tepat kembali. Allah yang menentukan kita menang kita kalah. Kena yakin pada Allah Ta'ala. Kena percaya pada Allah Ta'ala. Jangan kita percaya kepada orang bukan Islam. Tanggungjawab kita dengan bukan Islam ni ialah nak memperkenalkan Islam. Di atas nama kemanusiaan, itu tak jadi salah. Wallahu a'lam.